Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Jadi melepas tak datang, benar ada, alhamdulillah. Jadi saya kampung balik kitab Siyarus Salikin. Siyarus Salikin Tariqatus Sadatis Sufiyah. Terjemahan daripada kitab di bab Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali, oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ini juzuk 1 dan 2. Ini kitab ni saduran daripada kitab Ihya Ulumuddin. Itu bukan kitab biasa kata. Kitab Ihya Ulumuddin merupakan kitab yang banyak mengubah cara hidup dan budaya masyarakat semasa kehidupan yang sekitar kehidupan Imam Al-Ghazali. Sebab itulah Imam Al-Ghazali dinaikkan menjadi mujaddid kurun kelima disebabkan kitab yang ditulis dia iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Dan para ulama banyak membahaskan tentang kitab ni, dan antaranya inilah kitabnya yang ditulis oleh dijawikan. Asal kitab Ihya Ulumuddin itu kitab Arab. Dah dijawikan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Orang Falimban. Jadi kita baca sikit. Itu pun baru mukaddimah pun tak masuk lagi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat ini dia lain sikit, mengasihani dia lain sikit dari sini, mengasihani akan hambanya. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang memberi taufik ia akan seorang mengkehendak ia. Allah beri taufik atas apa yang dia kehendak, bukan izin, kehendak. Dengan dia kebajikan pada menjalankan akan jalan segala imam ahli sufi yang muhakkikin. Yang muhakkik, orang yang hakikin, orang yang hak, orang yang benar. Ni sufi ni, sufi lah. Ini bukan saya, ni ahli sufi. Kita nama je tak layak. Ini lain perjalanan dia. Kita ni banyak dunia. Allahu Akbar. Begitulah, doa je lah, moga-moga dapat juga masuk syurga kan. Nak ceritanya kitab ni satu kitab yang hebat lah. Kalau tengok ayat pun dah sedap dah tu. Iaitu akan seorang mengkehendak ia dengan dia. Nampak? Kita guna izin. Tapi kalau tengok para ulama, dia halus dalam membahaskan kitab. Dia tak guna perkataan izin. Dia guna perkataan mengkehendak. InsyaAllah. Dengan kehendak Allah. Orang salah faham dengan izin Allah. Itu biiznillah. Ada dalam Al-Quran ada. Tapi letakkan akan tak ada masalah. Dia gini, itu namanya ayat yang menimbulkan waham. Orang belajar tak ada masalah. Dia ceritanya orang tak belajar, nak tanya je lah. Orang belajar dengan orang tak belajar berapa ramai? Buat sikit kalau lah. Orang belajar dengan tak belajar berapa ramai? Aku cerita dia. Kalau orang belajar tu ramai tak ada masalah cerita dia. Ni macam mana cakap? Karena panjang cerita dia, tapi senang gitulah, suruh belajar je lah. Belajar dengan
kitab muktabar. Bukan belajar sembarangan. Ada juga orang belajar tapi ajaran sesat. Belajar akidah salah. Belajar tak ada rujukan. Fikir-fikir habis. Faham tak faham tu? Jadi itu nak kena faham. Para ulama ni susun kitab tu memang cantik. Dia ayat dia pun cantik. Ya Allah. Telawat sebab tu jadi ulama. Kita ni memang itulah, kita ada apa. Kita dengar. Sebab itu ulama cakap kena dengar yang lawan. Kita ulama cakap kitab lah. Dan memberi petunjuk ia akan dia, kepada mengenal akan dia. Memberi petunjuk ia, mentunjuk Allah Ta'ala akan dia. Dia makhluk. Kepada mengenal akan dia, mengenalkan Allah. Mengenal Allah dengan penglihatan iman dan yakin. Iaitu Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada makhluk dia supaya mengenal dia. Mana perkara utama yang kita kena belajar ialah mengenal Allah. Apa itu ilmu mengenal Allah? Iaitu ilmu tauhid. Itu lah kita belajar 6 tahun tu. Ingat tak ingat je lah. Dan 6 tahun ke 7 tahun dah. Lama dah. Ulang. Soalan kadang-kadang tak kena juga. Tak apalah macam mana. Tapi yang asas dah pegang. Sebab tu sudah datang. Kalau tunggu tak datang macam mana? Anak murid kena datang. Tak apa. Tunggu dapat pahala. Nak ilmu, guru tak datang, dapat pahala. Tak risau. InsyaAllah niat pun dikira. Dan rahmah Allah dan salamnya. Wassalatu wassalam. Salawat dan salam atas penghulu kita Muhammad, iaitu penghulu segala anbiya dan segala rasul. Nama dia Muhammad. Dan atas keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala rasul, dan atas keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang adalah mereka itu ikutan sekalian arifin. Kita nak ikut Nabi, kita juga jangan lupa ikut Rasul dan juga keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Ada golongan dia hanya ikut, dia kata dia ikut keluarga Nabi tapi dia tolak para sahabat. Itu juga sesat, namanya Syiah. Faham? Ada orang juga kata ikut Nabi tapi meninggalkan para ulama. Ada juga ulama-ulama muktabar dia kata buat syirik dan sebagainya, nama dia Wahabiyah. Banyaklah nak cerita. Banyak lagi. Sebab itu nak kena pegang sungguh-sungguh. Bukan main-main, belajar kena betul. Pegang kitab, pegang ulama. Dan atas yang mengikut akan mereka itu tabi', dan yang mengikut bagi yang mengikut mereka itu tabi'in, dengan berbuat amal kebajikan hingga hari kiamat. Kita buat apa? Buat kebajikan hingga hari kiamat. Adapun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata fakir, yang miskin, yang berkehendak pada rahmah Tuhan sekalian alam. Nampak? Dia pun kata ini dinamakan ta'abbud, kehambaan, rendah diri para ulama. Disebut apa? Dia kata adapun kemudian daripada itu amma ba'du, maka lagi akan berkata fakir, merujuk pada penulis kitab ni. Dia kata dia itu fakir. Fakir maksudnya Allahu Akbar, tak cukup lah. Fakir kan tak cukup. Miskin cukup-cukup makannya. Yang berkehendak rahmah Tuhan sekalian alam, juga amat-amat berkehendak pada rahmah sekalian alam. Tak, kalau kita ni apalah ada. Para ulama yang hebat macam ni pun minta jadi kata fakir miskin. Kita ni apa?
Dan para ulama pun kata ni fakir miskin, kita lagi rendah, tak ada apa dah kita. Dah kita dah tak ada apa, faham tak faham tu. Tapi kadang buat pandai. Kita pandai sangat. Kalau cakap kat Facebook, cakap dekat ni, cakap agama macam hebat sangat. Tapi kadang-kadang bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala kata, Nabi kata. Lepas tu malah nak tarik balik, ya Allah. Itu yang kata zaman akhir zaman. Allahu Akbar. Juga mengharap rahmah kita lagi-lagilah kehausan. Kita lagi-lagilah kelaparan untuk mendapatkan rahmah Allah. Puitis pula malam ni rasa ayat. Yaitu Abdul Samad Al-Jawi Falimbani, murid Qatab Al-Rabbani wal Arif As-Samadani, Sayyidi Asy-Syekh Muhammad yang anak Syekh Abdul Karim Samad Al-Madani. Allahu Akbar. Ni sebut nama guru dia. Itu kata belajar kena sebut nama guru, baru barakah. Tulis kitab pun sebut nama guru. Mudah-mudahan diampun Allah Ta'ala baginya dan bagi ibu bapanya. Nampak? Bukan hanya dia doa pada guru dia, doa sekali ibu bapa guru dia. Allahu Akbar. Kita buat tak? Kita tak buat ni. Baru dengar ni, gitu gitu. Sebab apa malam ni macam puitis sikit. Sebab baca kitab ni kitab Sufi. Kita ahli Sufi ni, kita orang tasawuf ni, dia punya, kalau kita baca pun dah macam Allahu Akbar, kita ni hina sangat. Kalau kita baca pun dah rasa hina kita ni. Macam tak layak je nak baca. Tapi kalau tak baca tak dapat ilmu. Baca jugalah. Tapi tengok cara dia. Yang pertama dia puji tinggi guru dia. Yang pertama. Lepas tu dia minta doa untuk guru dia. Dia minta doa lagi untuk ibu bapa guru dia. Nampak? Dia tak cerita tentang diri dia. Dia cerita tentang guru dia dulu. Allahu Akbar. Dan bagi segala muslimin. Nampak? Doa orang muslim pula. Dengan berkat kemegahan Sayyidi Al-Anbiya, Sayyidil Anbiya, iaitu penghulu kepada segala nabi dan segala rasul dan segala auliaullah yang salih, yang salihin, amin. Dan doa. Nampak? Dia doa pada mak ayah, bagi ada doa pada guru dia, doa bagi ibu bapa guru dia, doa lagi pada orang muslim, dan doa minta barakah, minta tabarruk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara dia tu. Allahu Akbar. Tak kala adalah tahun 1193. Apa tu? Saya kita ulang balik. Macam rapat je. Tahun adalah tahun 1193. 1193. Berapa tahun dah tu? Hampir 100 tahun dah tu. 90 lebih. Ni dah 2000. 100 tahun apa? 1193. Daripada hijrah Nabi. Hijrah Nabi. Betul kitab. Apa? Daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah tahun 1193 daripada hijrah. Dah sekarang dah berapa hijrah? Banyak pula hijrah. Tahun pula 1440. 1440 tolak dengan 1193 berapa? Berapa tu kira? Kita pun tak bawa pen. Congak pun tak pandai. Berapa tu? Berapa ratus tu?
Tak dapat. Tak dapat juga. Lebih kuranglah 300 lebih. 300 lebih tahun. Ni kitab ni dah 300 lebih tahun. Ada lagi sekarang, cantik lagi. Tapi bukan dicetak dia 300 lepas ni cetak baru. Nak katanya ditulis kitab ini pada 1193 tahun. Dalam keadaan hari ni orang masih baca. Kalau kita tulis buku orang dah hilang dah, tak baca dah buku kita. Macam saya tulis buku tak ada orang baca dah. Dan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengilhamkan Allah Ta'ala di dalam hatiku bahawa aku terjemahkan akan kitab imam bagi fuqaha yang alim dan yang jadi ikutan ulama sufi yang muhaqqiqin. Siapa dia? Siapa dia tu? Yang dinamai akan kitab itu dengan libab Ihya Ulumuddin, yaitu Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Dia pun dah mukhtasar, diambil yang dah diringkaskan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kalau betul kitab Ihya Ulumuddin tu memang tebal. Memang tebal. Yang menghimpunkan ia antara syariah dan tariqah yang terkandung di dalamnya itu ilmu usuluddin dan ilmu fikih dan ilmu tasawuf yang memberi manfaat bagi orang yang menjalani jalan akhirah. Nampak? Dalam kitab Ihya Ulumuddin dia letak ketiga-tiga ilmu fardu ain. Kalau sekarang ni tak banyak orang, kalau orang tulis kitab, ada yang tulis tentang tauhid je. Ada kitab yang tulis fikih saja, syariah saja. Ada yang tulis tasawuf saja. Tapi tengok kehebatan Imam Al-Ghazali. Dia letak apa? Dia letak ketiga-tiga sekali dalam satu kitab. Nampak? Ini cara orang-orang hebat lah. Kita tak boleh ni buat. Manfaat bagi orang yang menjalani jalan akhirah. Ni wajib belajar. Nak katakan siapa tak belajar tiga ilmu ni, tauhid, fikih, tasawuf, itu bahaya. Ini namanya fardu ain. Apa maksud fardu ain? Setiap orang wajib belajar. Setiap orang wajib belajar. Fardu ain, siapa yang tak belajar berdosa. Keluar. Benda fardu ain kita belajar. Bukan belajar benda yang tinggi-tinggi, tak ada. Mana tak belajar tafsir, tak belajar. Bukan tak belajar. Itu kira dah tahap fardu kifayah dah tu. Hadis fardu kifayah. Yang fardu ain ni tiga ni, tauhid, fikih, tasawuf ni belajar sungguh-sungguh. Tak belajar kemungkinan berdosa, bukan kemungkinan, memang berdosa. Sebab apa? Fardu ain. Allahu Akbar. Sebab apa? Nanti kalau tak belajar, buat ilmu salah nanti. Solat ikut kepala dia, dah berlaku. Orang tak belajar bab solat, tak kata solat lah, belajar tauhid dah lah cukup. Orang tak belajar tauhid, sah. Tanya imam. Imam. Imam saya jumpa macam-macam orang. Cakap agama macam-macam orang. Imam kenal banyak imam dah. Orang kata apa? Bukan kita nak katakan orang, tapi inilah realiti kehidupan akhir zaman. Bila kita tak belajar fardu ain, dah rosak dah kita. Ni tak cerita lagi sifat 20 tu. Tanya sifat 20, nyanyi dapat, saya tak nyanyi, tak dapat. Allah wujud kidam baqa, itu tak dapat. Allah wujud kidam baqa, kan nyanyi dapat. Bukan saya tipu ni, saya dah buat program kat sekolah. Budak kalau nak ingat nyanyi, cuba baca wujud
kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Cuba tanya. Boleh buat macam tu? Ini ustaz tak. Sebab kita ulang. Dah berapa kali dah ulang dia ni. Itu baru sifat wajib. Sifat mustahil kita sebut. Bukan kita kata kita tak pandai nak ceritanya. Sebab apa kita boleh buat? Sebab kita dah ulang. Memang belajar tauhid kena ulang. Kita jangan rasa pandai. Saya pun tak pandai. Sebab itu saya ngajar ni bukan ngajar. Saya bukan ngajar, saya baca balik supaya dapat ilmu kat saya. Yang dengar ni macam saya bukan ngajar. Kita baca ni. Ingat balik, ni ustaz saya kata dulu. Supaya untuk diri kita. Dia faham, kasih tempat bongkar ini. Tak apa. Memang tak pandai, ngaku je lah. Sambung mana? Mana kata belajarlah ilmu fardu ain. Jangan, saya tengok kadang-kadang nak nangis kita tengok zaman sekarang. Allahu Akbar. Anak-anak kita dah fardu ain dah tak tahu. Allah, bukan kata anak-anak tu kalau budak-budak kecil macam tu okey juga dah main lukis tak apa. Ni kadang-kadang umur 20 tahun. Allahu Akbar, solat pun rukun solat tak ingat. Saya buat program rukun solat tak ingat. Tahiyat awal rukun. Faham tak faham tu ke? Macam tak faham. Apa masalah dia tu? Tahiyat awal tu bukan rukun. Tahiyat awal tu sunat bukan sunat muakkad. Astagfirullah. Sunat abad. Selamat. Saja gurau. Ada sekali-sekala tak? Ini Imam. Betul. Betul. Kadang tak ingat juga cerita dia. Tak apa. Sebab tu ulang. Nak belajar. Kadang-kadang belajar. Dia kita kadang bukan apa. Kita dalam tinggal tak ingat. Sambung. Semana ni? Padahal aku terjemahkan kitab ini dengan bahasa Jawi serta aku tambah dengan beberapa faedah yang baik-baik supaya memberi manfaat dengan dia. Dengan ini kitab, orang yang tiada mengetahui baginya itu dengan bahasa Arab. Jadi orang tak belajar bahasa Arab kadang susah juga nak cerita. Kalau segala ilmu agama ni banyak dalam bahasa Arab. Dan kita ni tak pandai bahasa Arab macam mana cerita dia. Lalu ulama fikir ni moga-moga dijawikan dia boleh memberi manfaat kepada orang-orang yang tak mampu untuk baca kitab-kitab Arab. Itu pun bila dah zaman sekarang baca Jawi pun mengakak juga tak dapat juga. Sebab itu ada zaman sekarang usaha untuk meletakkan bahasa dalam bahasa Rumi. Jawi ni. Jawi tu dah tak ramai boleh baca. Saya tak kata orang lain lah, sekadar diri saya juga. Kadang-kadang dululah masa kita tak belajar baca Jawi mengangkak-angkak tak dapat ni apa ni. Saya kata saya lah ni. Tapi nak kena belajar lah ulang tengok guru. Bila baca kitab kita buka kitab. Faham? Tak apa ni sedap ni, belilah. Syiarus Salikin ni, letak kat rumah. Saya cerita je, ni cerita sini habis sinilah. Ni kitab Syiarus Salikin ni ini salah satu antara kitab hadiah pernikahan saya. Nampak? Nikah bagi kitab macam boleh buat. Gitulah orang belajar sini. Kalau ada anak kahwin bagi kitab, bagi benda apalah nak ngarut tu. Pisang tak pisang beli je. Kitab susah nak cari. Tukang marah cakap. Imam nanti kalau anak kahwin, anak ada lagi. Yang belum kahwin ada lagi. Bagi kitab. Jangan ambil kitab kat sini pula. Kita kahwin.
Tapi saya tahu kan cantik dia punya kan. Bawah ni macam emas kan. Itu yang bagi mahar kahwin tu. Mahar apa? Bukan mahar panggil apa? Hantaran. Hantaran. Orang bagi Al-Quran. Al-Quran satu. Kitab satu. Nampak belajar. Ni yang datang ni nampak sikit belajar. Hadiah kitab. Balik ni kalau rasa hadiah ulang tahun, hadiah kitab. Cakap kat isteri. Oh, muslimat dah datang malam ni. Cakap kat isteri, ini hadiah ulang tahun, nanti abang ajarkan atas katil. Kan senang. Tak faham ni, tak faham je ni. Bukalah kitab-kitab yang tertentu, rasa macam lain macam sikit, buka kitab ni apa panggil tu, Allahu Akbar, Qurratu Ayun. Kitab apa tu? Bukalah internet. Pernah dengar kitab Qurratu Ayun? Kitab apa tu? Tak tahu, tak apalah. Tak tahu tak apa. Kitab tentang apa tu? Tak apa, nanti. Tanya ustaz lain. Ustaz, kitab Qurratu Ayun tu kitab apa ustaz? Yang best tu. Tak apa, kemudian sambung. Mana ni? Jawi. Mana Jawi? Dan aku namai akan dia dengan Siyarus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin. Artinya Siyarus Salikin, mudah-mudahan memberi manfaat Allah Ta'ala akan aku dan akan kamu seperti memberi manfaat ia dengan asalnya, kerana Allah Ta'ala itu pemurah, lagi mulia, dan tiada daya daripada menjauhkan maksiat, dan tiada umpamanya, dan tiada upaya. Ni la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tiada daya daripada menjauhkan masalah. La haula. La tu tiada, haula daya. Daya tu kembali pada mana? Perbahasan para ulama, daya iaitu tiada daya daripada menjauhkan maksiat. Tu cerita dia. Quwata, la haula wala quwata, dan tiada kekuatan dan tiada upaya daripada berbuat taat. Tu cerita dia. La haula wala quwata illa billah, melainkan dengan anugerah Allah Ta'ala yang maha tinggi dan maha besar. Kejap 10 minit lah. 10 minit je tinggal. Tapi mukadimah lagi ni. Tak apa. Tak apa, kita ulang je. Dan mudah-mudahan bahawa sungguhnya menjadikan Allah Ta'ala akan dia tulis ikhlas bagi zatnya yang maha mulia, dan dapat kemenangan dan syurga yang amat nikmat. Allahu Akbar. Dan iaitu melengkapi atas suatu muqaddimah dan atas 4 bahagi. Dalam kitab ni pecah 4 bahagian. Juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk ketiga, juzuk keempat. Kitab ni ada 4 juzuk. Tapi ceritanya juzuk pertama dan kedua terbalik. Juzuk pertama dan kedua dalam satu kitab. Juzuk ketiga dan keempat satu lagi kitab. Satu kat situ. Nantilah. Ni tak habis lagi ni. Bila nak habis ni? Ini tak tahulah bila. Kalau kita nipis tu kita belajar, kita matan faridah. Mana matan faridah? Ni
Setahun apa? 3 tahun. Saya ingat lagi 3 tahun mata faridah ni. Berapa muka surat 3 tahun ni? 24. 24 lah. 21. 3 tahun. Saya ngajar dekat IPD Kulai. Saya ngajar dekat IPD, Ibu Bia Polis Kulai. Kitab ni mata faridah. Hampir 4 tahun. Baru sifat iradah. Sini laju lagi lah. Bagus ni, laju. Wah, ni muda-muda lah. Kuat-kuat, hebat ingatan semua. Dan awak masuk video pula. Minta maaf Dan iaitu melengkapi atas suatu mukaddimah dan atas 4 bahagi. Bermula bahagi pertama itu pada menyatakan ilmu usuluddin, iaitu segala i'tiqad ahli sunnah dan jamaah. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah, dan menyatakan segala taat bagi ibadat yang zahir. Dan bahagi yang kedua pada menyatakan adat, yakni pada menyatakan hukum adab yang berlaku pada adat seperti makanan dan minuman dan nikah dan berusaha yang membawa kepada kehidupan di dalam dunia. Ni cerita bab 2, bab adab. Ni nak kena belajar adab, belajar. Zaman sekarang dah ramai tak ada adab. Saya tahu pula, saya dah turun sekolah banyak. Bukan kata orang tua, budak-budak pun, bukan kata budak lah. Saya ngajar, kita buat program motivasi kepada pelajar. Masalah utama ni adab. Lepas tu bukan sebab anak. Dia kadang-kadang ini pengaruh daripada ibu bapa. Kadang-kadang saya tengok orang dulu dah ajar betul dah adab pada anak. Tapi tak tahulah macam mana zaman sekarang ni. Mungkin rasa pandai sangat, dah tinggalkan adab. Halo guru. Itu pro 1. Dengan guru lagi langgar cikgu. Kat sekolah tu budak langgar cikgu. Tak datang pula abang ni. Tanya dia, langgar cikgu berlari. Lihat. Berlari kat sekolah tu. Betul tak betul berlari? Tak tipu tahu sangat kat sekolah berlari. Langgar cikgu tak? Ada langgar? Tak ada. Bagus tak langgar. Kawan ada langgar kawan. Kawan dia langgar. Tengok. Dia tak langgar, kawan dia langgar. Nampak? Berlari. La ilaha illallah. Tanya cikgu semua pun nak kena langgar. Ada cikgu sini? Tak ada. Itulah cerita dia. Adab. Pada belajar tak dapat. Secara betul ni. Kalau cikgu terasa hati, belajar tak dapat lah. Cikgu kalau rasa macam Allah, tak layak jadi anak murid, kata macam tu je. Bukan setakat ni. Dah kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqut Ta'allum. Nak buka? Tak ada pula kitab. Ada lah kitab. Nak buka ke apa ni? Kita buka lah, bagi rasa sikit. Bagi rasa. Sempat dah tak? Ni dia. Ni. Ni dia. Palita penuntut terjemah daripada risalah Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allum bagi Al-Alamah Asy-Syaikh Zarnuji. Entah terjemah ke bahasa Melayu. Kita tengok. Betul tak saya cakap? Boleh tengok. Fasal fi ta'zimil ilm wa ahli. Ini suatu fasal pada menyatakan membesarkan ilmu dan ahlinya. Saya buka, saya tebuk sikit. Ni baca. Dan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Samsul A'immatil Hawani Halwani. Sungguhnya keluar ia daripada Bukhari. Daripada Bukhari tu apa? Negeri Bukhara. Negeri Bukhari lah. Bukhari tu negeri atau daerah.
Dan berhenti ia pada setengah daripada kampung-kampung. Ada seorang tok guru, dia keluar pergi kampung ke kampung. Di sana pada beberapa hari, dengan sebab jatuh baginya suatu perkara yang musababkan baginya pada keluarnya daripada negeri kepada kampung itu. Ada sebab lah, ada mungkin nak ngajar ke lebih kurang gitu, orang jemput datang ngajar, tu. Maka berkata ia baginya pada ketika berjumpa akan dia, salah atas. Dan menziarah akan dia oleh sekalian murid-muridnya. Bila Tok Guru datang ke tempat kampung tu, kat kampung tu ada anak murid dia. Jadi bila ada anak murid, datang ziarah guru. Kalau guru datang ziarah guru. Yang lain daripada Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qadi Abu Bakar Az-Zarnuji. Ini orang lain ni. Abu Bakar Az-Zarnuji. Maka berkata ia baginya pada ketika berjumpanya akan dia. Lalu seorang ni nama dia Asy-Syaikh Al-Imam Qadi Abu Bakar Az-Zarnuji tak datang jumpa guru dia. Kerana apa engkau tidak ziarah akan daku? Maka jawab ia. Ni kenapa tu kata, kenapa tak datang ziarah itu? Adalah aku masyghul. Masyghul tu disibukkan dan ghalib, lalai dengan berkhidmat akan ibuku. Berkata ia, direzeki akan dikau dengan umur, dan tiada direzeki akan dikau dengan perhiasan mengajar. Nampak? Guru terasa hati. Ya, guru pun manusia. Dah ceritanya guru ni manusia. Kadang-kadang anak murid tak datang ziarah, terasa hati. Lalu guru biasa terlepas cakap lebih kurang gitu jugalah. Dia kata apa? Direzekikan engkau dengan umur yang panjang, tetapi tidak direzekikan engkau dengan perhiasan mengajar dan mengelokkan dia, mengelokkannya. Tiba-tiba Tuan Qadi itu jadi seperti itu. Qadi bukan main-main ni. Qadi tu kan Qadi. Orang pandai lah dilantik. Sungguh kerana bahawasanya ia pada kebanyakan waktunya duduk ia pada kampung-kampung dan tiada peraturan baginya, tak ada jadual, peraturan jadual baginya oleh mengajarnya. Kerana bahawasanya penuntut ilmu itu ada, mereka itu di dalam negeri, tidak pada kampung-kampung. Orang belajar banyak dekat ibu negeri, dekat tengah bandar. Ya, kat kampung-kampung ni gitu je, banyak kerja, nak taklah ramai sangat nak belajar ilmu. Yang betul-betul nak belajar, ada belajar macam ni adalah. Yang betul-betul belajar nak jadi alim tu kat kampung jarang. Orang mesti masuk bandar. Jadi nak ceritanya ni, maka siapa yang mempersakiti daripadanya oleh gurunya, nescaya diharamkan berkat ilmu dan tiada manfaat ia daripadanya melainkan sedikit sahaja. Kena tak kita? Bukan main-main. Kita belajar tak kira dah siapa-siapa. Sikit dia, bukan dia sakit hati apa sangat. Dia tak datang ziarah. Guru dia tu datang kampung dia. Memang kalau guru ni datang kampung nak jumpa anak murid, standard lah, biasa dah. Balik tu tak anak murid ni qadi. Bukan anak dia orang biasa-biasa, qadi. Orang besar lah, pandai. Tapi qadi ni sibuk. Sebab apa? Menguruskan ibu dia. Tak salah, tapi guru terasa hati. Guru terasa hati, cakap sikit dah habis kita. Nampak?
Bukan hanya umur panjang, tapi orang dah tak belajar dengan dia. Tak dapat, apa kata? Tak dapat nak mengajar. Ilmu ada, tapi tak dapat nak sebarkan. Sebab apa? Tok guru dia keras hati, hilang berkat mengajar. Allahu Akbar. Tu dia. Nampak? Jadi gitulah. Cukuplah dulu pada malam ni. Cukup dulu. Faham dia ni baru cukup dah. Panjang-panjang tadi benda lain. Tak apalah. Dia dipaham-faham ni dia sedar. Ini bukan saya nak cerita pada yang duduk sini bagus. Bukan yang kat sini. Yang kat rumah ni, yang kat rumah. Yang anak-anak kita ni nak kena cakap. Anak-anak kita, cucu-cucu kita ni. Ni nak kena cakap. Belajar kena ada adab dengan guru. Jangan sampai sakitkan hati guru. Mungkin sebab kita sakitkan hati guru itulah kita tak dapat ilmu. Belajar ulang-ulang pun tak dapat. Gitu. Faham tak faham? Wallahu a'lam. Ni cerita kat rumah lah ni, bukan kat sini. Wallahu a'lam. Ada soalan tak saudara? Tak ada malam ni dahsyat sikit lah. Tak apa sekali-sekala. Jangan tak mari tahu depan mari lagi. Kau mahu tak mahu, bukan mahu cakap. Baca kitab. Saya kata dah, bukan saya cakap ni, kitab kita baca je. Itu je kerja saya baca, bukan ngajar. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil gharaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafas bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma